wanita. Wanita bangkit mendepani cabaran merupakan tema Hari Wanita yang dipilih oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga bagi mengangkat semangat juang wanita yang tidak mengenal penat lelah dalam mengharungi cabaran kehidupan. Seluruh dunia ku ingin kau tahu, yang aku cinta kamu semua, wahai permaisuriku. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua penonton TV3. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini. 8 Mac 2021, anda bersama saya Hawa dan juga Yaina. Dan 8 Mac seperti biasa hari ini mungkin anda dah dengar daripada pagi tadi lagi. Ya. Tapi sekali lagi kami ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia untuk semua wanita di luar sana. Tidak kiralah yang berkerjaya maupun yang menggelar suri rumah tangga. Ya, tema pada tahun ini Yaina, wanita bangkit mendepani cabaran pandemik COVID-19 antaranya. Betul. Dan kami di Wanita Hari Ini pada hari ini ingin menyambut Hari Wanita Sedunia bersama dengan anda semua. Jadi pastikan anda setia bersama dengan kami selama 1 jam ni kerana di studio dan juga dalam talian kami ada beberapa orang tetamu yang cukup istimewa yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Wanita-wanita yang cukup hebat sama-sama kita bincangkan bersama mereka selepas ini. Baiklah, sebelum itu kami harapkan walau di mana pun anda berada ketika ini, pastinya ramai dalam kalangan anda sudah mula pun bekerja di pejabat. Kami harapkan anda semua patuh kepada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kalau dilihat kembali angka statistik COVID-19 pada hari semalam, jumlah kes baharu positif COVID-19 adalah sebanyak 1,683 kes. Dan jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 2,506 kes sembuh. Uyana, kalau kita lihat baru-baru ini, kita dapat lihat cukup positif angka kes sembuh melebihi kes baru. Itu yang kita harapkan berterusan, insya-Allah. Ya, dan yang telah pun mendaftar di MySejahtera untuk vaksinasi adalah seramai 3,224,641 orang. Dan walaupun rakyat Malaysia ada lebih kurang 30 juta ataupun lebih, tetapi kami harapkan segalanya akan berjalan dengan lancar dan semakin ramai lagi yang akan mendapatkan vaksinasi ini. Dan sebelum kami kongsikan tentang yang seterusnya ini bersama dengan Lactogrow, tetapi saya ingin mengambil sedikit masa anda supaya kita dapat mengimbas kembali tragedi yang telah pun menimpa negara kita 7 tahun yang lalu di mana pesawat MH370 yang telah pun dijadualkan untuk terbang ke Beijing, China pada waktu itu telah pun hilang dari radar. 7 tahun kemudian sehingga ke hari ini kita semua masih lagi merasa kesedihan dan kehilangan, dan kami harapkan keluarga dan juga kenalan terdekat untuk penumpang pesawat MH370 terus bangkit, maju dan walaupun mereka tidak bersama dengan kita secara fizikal, tetapi pastinya mereka berada dengan kita di dalam doa dan ingatan. Ya, begitu cepat masa berlalu dan kita doakan yang terbaik buat keluarga mereka. Betul. Baiklah, pelbagai perkongsian ingin kami bawakan kepada anda pada hari ini mengenai topik Hari Wanita Sedunia. Tetapi sebelum itu ingin juga kami kongsikan kepada para ibu bapa tips untuk anak-anak buat tabung sendiri. Terkenal sebagai jenama Grow Happy, Nestle Lactogrow membawakan tips ini dengan harapan dapat menceriakan semua keluarga di luar sana. Tip inspirasi Grow Happy ke-49, buat tabung sendiri. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Didiklah si manja menyimpan seawal mungkin. Ajar mereka di mana patut mereka menyimpan. Mulakan dengan membuat tabung sendiri menggunakan tin atau bekas tertutup dan hiaslah tabung itu agar nampak lebih menarik. Si manja akan ceria bila perutnya selesa. Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk membantu sistem penghadaman
perut mereka. Banyak ya tips dengan Lacto Grow ni. Hari ni dah tips ke-49. Berapa banyak lagi? Anda kena setia bersama dengan kami di Wanita hari ini. Anak-anak pun akan menjadi lebih kreatif. Betul. Baiklah, teruskan bersama kami selama sejam pada hari ini, terutamanya kepada anda wanita-wanita yang cukup hebat bersama tetamu-tetamu juga yang tidak kurang hebatnya bagi membincangkan mengenai Hari Wanita Sedunia dan Kebangsaan. Sama-sama kita pelajari apakah inspirasi tetamu-tetamu kita pada hari ini. Betul. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalaulah ada sebarang ucapan Hari Wanita yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita hari ini ataupun boleh buat Insta Story dan tag WHI TV3. InsyaAllah nanti kami akan cuba baca dan repost story anda tersebut. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita hari ini. Wahai wanita, wanita terindah dalam hidupku, kau yang paling berharga dalam duniaku. Dunia saya, Awi Rafael. Awi Rafael di sini ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita-wanita di Malaysia dan juga di seluruh dunia, terutama kali ibu dan kakak saya. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada seluruh wanita di seluruh dunia. Terima kasih kerana menjadi inspirasi kepada semua kaum lelaki. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan dalam meraihkan Hari Wanita Sedunia pada 8 Mac hari ini, di sebelah Yana adalah seorang figura yang cukup hebat di Malaysia khususnya, dan Yana rasa cukup berbesar hati dapat bersama dengan YB Datuk Hajah Zuraida Kamarudin yang merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini kita nak meraihkan dan bercerita tentang wanita secara khususnya. Kalau zaman sekarang ni YB, tak dinafikan lagi peranan wanita dalam bidang ekonomi, pembangunan wanita dan keluarga dan banyak lagi sektor lainnya. Bagaimana YB melihat perkembangan ini dari sudut pandangan seorang wanita sendiri? Okay, Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya pada hari yang istimewa ini, kebetulan Hari Wanita, sambutan Hari Wanita Sedunia 2021. Jadi kalau Yana tanya saya tentang kedudukan wanita sekarang, memang di Malaysia kita dah progres, kita dah maju dan sebagainya. Tapi ada beberapa aspek yang kita belum lagi dapat melampirkan wanita-wanita kita di international pentas dunia dan juga di dalam masyarakat kita sendiri. Jadi kita cakap tentang pemberdayaan wanita. Where the women has to be empowered. Maknanya dia mesti ada daya saing sendiri untuk ke depan dan membawakan agenda-agenda wanita. Kenapa kita lihat population kita dah 50-50, almost 50-50. So it's high time that pandangan wanita, because perspektif pemikiran orang perempuan itu berbeza dengan orang lelaki. Saya kasih contoh. Saya sekarang Kementerian Perumahan dan Tempatan. So jadi Alhamdulillah bila jaga kementerian ini, dan kebetulan saya 20 tahun berkecimpung dalam politik dan saya memahami apa keperluan orang perempuan. Jadi bila datang saya menjaga KPKT ini yang merangkumi perumahan. So jadi infrastruktur tu di bawah polisi Kementerian KPKT. So bila tamadun wanita itu sudah bergolak dan sebagainya, kemajuan itu banyak. Sekarang kita lihat ramai wanita yang mobile. Maknanya banyak wanita dah keluar untuk bekerja, wanita pergi ke sana sini tanpa sekatan dan sebagainya. Dia independen. Tetapi bila kita tengok facilities, infrastruktur yang ada, tidak mencukupi untuk orang perempuan. Kerana hanya dia perlukan orang perempuan untuk menghayar orang perempuan. Jadi kalau kita lihat musola, pada orang perempuan dah mobile, bila tempat solat, suraunya lelakinya besar, perempuannya sekecil. Di sebalik tirai sahaja. Dan lepas tu nak bawa anak lagi dan sebagainya. Contoh toilet juga. Kalau sekarang ni kita tengok toilet, banyak lelaki dia boleh buat two business in two different places. Okay. Perempuan kita kena buat two business in one place. Jadi queue tu panjang. So jadi it takes another woman
a woman to make this policy change. Jadi kalau wanita je arkitek and all those things, bila dia masuk dalam industri perumahan atau pembinaan, dia akan bawa konsep-konsep ini bahawa keperluan orang perempuan itu diambil kira. Sebab itu ini contoh-contoh yang simple saya beri agar mereka faham kenapa kita harus include melibatkan wanita dalam decision making process dalam membuat keputusan ini, kerana perspektif pemikiran wanita itu lain dan keperluan orang perempuan itu lain. Kalau kita nak wanita kita maju, maka kita juga harus menyempurnakan keperluan mereka itu. Menarik apa yang YB kongsikan tadi. Dan bagaimana pula pendapat YB tentang stigma yang women are incapable, wanita ini tidak mampu dalam sesetengah aspek. Dan terutamanya dalam industri yang lebih dimonopoli oleh kaum lelaki. Apa pendapat YB? So, kita memang tidak boleh nafikan bahawa masyarakat kita, culture kita masih lagi masyarakat culture patriarki, orang cakap lah. Masih dominasi orang lelaki. Kita pun hormati itu kerana perkembangan wanita itu dalam bidang-bidang tertentu mungkin belum lagi sampai ke tahap itu. Tapi sekarang kita tidak ada lagi kekurangan. Kita ada arkitek, kita ada doktor. In fact, semua bidang dah ada wanita. Cuma mungkin kuantitinya tidak lagi ada. Dan tetapi mereka juga ini harus diberikan peluang. So for women, we want to have more opportunities. Bukan kita hendak compete atau bersaing dengan kaum lelaki. No. Kita nak diberi peluang agar kita boleh complement, menyempurnakan semua satu-satu agenda pembangunan negara dan sebagainya. So macam saya sebut tadilah. As for instance, rumah juga. Saya cakap kalau arkitek wanita mungkin dia akan design rumah tu different from the man. Feminine sedikit mungkin. That's right. Because yang duduk kat rumah orang perempuan. Yang jaga dapur orang perempuan. Jadi bila orang lelaki yang buat dapur, kitchen cabinet for instance, orang lelaki 6 kaki tinggi dia buat kabinet 6 kaki. Orang perempuan 5 kaki 2 inci kena buat tangga pula nak kena ambil. So jadi kalau orang perempuan yang design, dia tengok orang perempuan yang spend membuang masa banyak terguna di dapur, maka dia akan accommodate keperluan orang perempuan itu. So this is contoh. So that I want more women, orang perempuan yang di luar sana. Because kat universiti kita ramai orang perempuan yang masuk, lebih banyak orang lelaki. Tapi bila pergi kat working force, tempat waktu bekerja, kerja-kerja ni mereka tidak berkecimpung dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara dari segi aspek expertise mereka. So jadi saya nak mereka faham. Jangan kat kita dah berumah tangga dan sebagainya, mereka tak perlu duduk rumah, tak perlu dah ada ni tu. Perspektif pemikiran orang perempuan itu berbeza. Ia akan menambah baikkan keadaan. Betul. Dan ramai orang kata tempat wanita itu di dapur. Tetapi saya tertarik untuk berkongsi dengan YB sendiri. Kawan saya, seorang peguam, Sharifah Ika Al-Jafri, dia berkongsi dia seorang wanita yang berkerjaya dan berpendidikan untuk mendapatkan dapur yang selaras dengan pendidikannya juga perlu berusaha keras. Dan seiring dengan itu juga, YB, mungkin YB boleh kongsikan dalam situasi pandemik COVID-19 sedang berlaku sekarang ini di seluruh dunia khususnya. Bagaimana YB dapat memberi galakan dan saranan juga semangat kepada wanita di luar sana yang mungkin mereka kehilangan pekerjaan ataupun suami mereka kehilangan pekerjaan untuk terus maju, terus bangkit dalam berdepan dengan situasi ini? Ya, saya lihat sekarang ekonomi juga bergantung kepada kedua-dua suami isteri bekerja. Kerana keadaan ekonomi sekarang mendesak untuk mereka bekerja. Jadi bila berdepan dengan pandemik ini, memang ada yang kekurangan pendapatan dan ini juga akan mengakibatkan kurangan perbelanjaan untuk dalam rumah dan untuk keluarga dan sebagainya. Bila ini terjadi, orang perempuan yang banyak tertekan. Masa dia yang masak, to make sure that the food is on the table. Jadi tertekan. Tapi Alhamdulillah juga kita lihat dalam keadaan pandemik sekarang ni, ada hikmah dia. Di mana mereka telah cuba menggunakan daya kreatif mereka tu untuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Now we see banyak yang buat entrepreneur yang dekat rumah, especially buat kuih and deliver whatever. And kita dengar juga cerita-cerita yang successful yang berjaya menambahkan pendapatan dan sebagainya. Dan saya juga lihat orang perempuan ni kalau kat Malaysia ni dia punya digital dia tak savvy sangat. Dia tidak suka sangat. Saya pun kurang sikit lah digital ni semua kan. So lagi old fashion, old thought, old school, orang lama kan. So jadi bila saya lihat dengan keadaan pandemik ini, orang perempuan pun jadi go forward dari segi digitalization. Jadi bagi pakai teknologi dan sebagainya. So it's very fast catching up. Kalau ini tak terjadi, tak mungkin dia akan capai dengan tahap yang ada sekarang ni. So tak apa, ada hikmah dia. Dan YB, seiring dengan tema sambutan Hari Wanita Sedunia pada hari ini, temanya adalah Choose to challenge. Choose to challenge. Betul, choose to challenge. Jadi
apa pandangan YB tentang tema Choose to Challenge ni? So Choose to Challenge itu memberi semangat kepada wanita agar mendepani cabaran. So apa-apa kita nak buat ada cabaran. Tapi macam Yus kata tadi, banyak lagi bidang orang lelaki dan orang perempuan kurang. Jadi itu bukan cabaran yang susah untuk kita hadapi sebenarnya. Jadi kena ada keberanian, ada confidence, keyakinan bahawa kita mampu untuk melaksanakannya. Tapi berbeza ni, orang perempuan orang lelaki berbeza. Orang lelaki ni dia pandai promote diri dia. Orang perempuan dia tak promote diri dia. Dia malu sikit. Dia malu, dia segan. Bila nak ada pangkat, dia ada ruang untuk ada kejawatan, dia tidak. Tapi orang lelaki ni dia biasa lobby dan sebagainya kan. Jadi orang perempuan ni tak buat macam itu. Jadi yang ini yang kita perlukan di antara kita, orang perempuan dengan orang perempuan, untuk mengangkat orang perempuan untuk duduk di kedudukan-kedudukan yang tertentu itu. Ya, dan saya sendiri merasakan bahawa kita kaum wanita walau bagaimana sekalipun perlu ada dompet sendiri, perlu ada kewangan yang stabil sendiri, kerana akhirnya kita hanya ada diri kita sendiri. Betul. Baik, YB, di hujung perbincangan kita bersama dengan YB pada hari ini, mungkin ada sepatah dua kata lagi, kata-kata semangat yang YB nak berikan kepada kaum wanita khususnya pada era dan zaman sekarang ini. Kepada semua wanita di negara kita, saya ucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Choose to Challenge, maknanya mendapati cabaran. Dan agar melihat cabaran ini sebagai satu peluang. Cabaran itu adalah opportunities. Jadi bila ada cabaran, maknanya ada peluang. Jadi kita harus menajamkan lagi critical thinking kita untuk mendapatkan peluang-peluang itu untuk melaksanakan yang terbaik. Jadi tidak ada lelaki dengan perempuan sama saja. Cuma 3 perkara je lain yang tak ada. Yang lelaki tak boleh buat, orang perempuan semua boleh buat. Mengandung, melahirkan dan menyusukan. Jadi the women are better than men. Okay? So jadi saya harap ingat this is your specialty, kelebihan orang perempuan, then that means you can do anything under the sun. Apa aja dalam bawah ni, di dunia ni, wanita boleh menceburkan diri dan boleh juga berjaya. Kita sesama wanita harus memperkasakan wanita yang lain juga. Dan YB, mungkin YB ada mana-mana social media yang nak diwar-warkan ke? Okey. Kebetulan petang ni pukul 3 petang, saya di Wyndham Hotel di Kelang, saya akan melancarkan satu organisasi baru, itu Comwell, Council of Malaysian Women Political Leaders. So yang is for the first time, pertama kali kita melancarkan ini, organisasi ini akan mengambil kira semua al-ehwal wanita dan dibincangkan di semua peringkat wanita, tidak kira parti mana, tak kira di mana, semua sekali kita akan rangkumkan untuk mendapatkan polisi-polisi yang baik untuk wanita dalam negara kita. Hari ini pukul 3 petang. Baik. YB, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan juga motivasi yang YB berikan sebentar tadi. Diharapkan YB juga dapat terus menjaga kesihatan diri supaya dapat terus berbakti. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin yang merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Semoga bertemu lagi ya YB. InsyaAllah. Terima kasih Wiana. Terima kasih kembali. Baik, kepada anda, kita ada satu lagi paparan menarik yang kami nak kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Wanita Sedunia. Jom kita sama-sama saksikan. Wanita bangkit mendepani cabaran merupakan tema Hari Wanita yang dipilih oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga bagi mengangkat semangat juang wanita yang tidak mengenal penat lelah dalam mengharungi cabaran kehidupan. Sifat kelembutan yang ada pada wanita bukanlah satu halangan untuk terus mara ke hadapan, malah di sebalik kelembutan itu tersimpan kekuatan yang utuh dan bersemangat wajar. Ia jelas dilihat di mana kini golongan wanita mampu seiring dalam pelbagai sektor. Ada di antara golongan wanita yang menjadi peneraju dalam pelbagai bidang utama. Terbaharu, Nurwai Hidayah Muhammad Rasidin, 23 tahun, merupakan salah seorang juruterbang yang ditugaskan untuk mengendalikan pesawat dari Beijing, China yang membawa 200 liter vaksin Sinovac ke negara ini. Selain itu, Datuk Nicole N. David turut mengharumkan nama negara dalam bidang sukan. Nilofa pula mencipta nama dalam dunia fashion antarabangsa sehingga menjadi ikon wanita terutamanya dalam kalangan golongan belia. Meskipun sumber kewangan keluarga terjejas kerana wabak COVID-19, mereka mengambil inisiatif dengan berniaga, menjadi penghantar makanan dan juga bermacam cara lagi bagi meringankan beban keluarga. Justru dalam keadaan dunia dilanda pandemik COVID-19, kepayahan demi kepayahan mengajar golongan wanita untuk tetap bangkit mendepani cabaran.
Wah, begitu hebat wanita-wanita di Malaysia ya. Terus memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Baiklah, tetamu-tetamu kita yang begitu hebat. Kita juga bersama Aliza Ali di talian, iaitu pengarah urusan kumpulan Chatham Malaysia. Hello, Assalamualaikum Aliza. Salam, apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Wah, akhirnya bertemu kita dengan Lady Boss yang famous dekat Malaysia ni. Okay, bersama kita juga Iza Izlan, iaitu pengarah eksekutif Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis Women Girls. Hello, Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam, Yaina dan Hawa. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada anda berdua. Selamat Hari Wanita Sedunia. Kita ada Aliza, kita ada Iza, wanita yang cukup memberi inspirasi. Tapi kita boleh mula dengan Aliza dahulu. Bagaimana segalanya bermula sebagai seorang usahawan, Aliza? Boleh kongsikan? Saya bermula pada saya berumur 18 tahun. Waktu saya baru habis SPM. Itulah kali pertama dapat experience untuk macam mana nak start business. Waktu tu saya mengajar tuition. Di mana saya mengajar matematik. Tapi saya ajar one-to-one. Dan saya dapat bayaran sebanyak RM150 satu jam. So saya ajar setiap hari 4 jam. So dalam masa sebulan tu saya boleh buat duit sebanyak RM16,800. Ajar tuition matematik sahaja. Wow. So waktu itulah dapat kita punya rasa macam, ini rasanya buat bisnes. So that's how I started. Di situlah bermulanya keinginan untuk buat bisnes dan keinginan dan keyakinan untuk buat bisnes sendiri. Wow. Bermula seawal usia 18 tahun ya, Aina. Dan sehingga kini Aliza, mungkin boleh kongsikan juga dah ada berapa cawangan di seluruh dunia, Malaysia dan mungkin dunia juga mungkin? Ya. So jadi Chatham Malaysia kita berada di kita ada di Saudi juga. Jadi di United States kita ada 40, di Malaysia kita ada 80 dan juga we are going to Saudi, Arab Saudi dan sekarang kita ada dalam daripada dulu company saya waktu kita bermula cuma ada dalam 2 orang. Sekarang kita alhamdulillah dah ada lebih 1,000 pekerja alhamdulillah dan berkembang lagi. InsyaAllah. Cukup menakjubkan. Betul, saya kira satu kejayaan yang pastinya dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Bukan saja golongan wanita tetapi golongan lelaki juga. Okey, baik. Untuk Iza pula. Kita faham yang nak menubuhkan sesebuah NGO itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi kalau kita lihat perkembangan wanita bermula daripada kecil lagi apabila bergelar seorang gadis lagi. Bagaimana Iza melihat ini sebagai satu titik permulaan yang sangat-sangat penting untuk memastikan kejayaan seseorang wanita itu? Baiklah, bagi saya sebenarnya melentur buluh tu biar dari rebungnya, betul kan? Jadi sangat penting untuk kita memupuk, mendidik dan juga mendorong anak-anak muda, terutama sekali gadis-gadis, anak-anak perempuan kita dan kanak-kanak untuk mempunyai satu semangat yakin diri dan percaya yang mereka boleh lakukan apa yang mereka inginkan untuk mengubah nasib hidup mereka dari segi kekeluargaan, dari segi komuniti di sekeliling mereka dan juga akhirnya insya-Allah satu hari nanti mungkin mereka memberi bakti kepada negara. So itu yang saya percaya memang penting untuk kita pupuk daripada kanak-kanak lagi dan kami di NGO Women Girls yang telah pun ditubuhkan daripada tahun 2013 memang fokus kami adalah untuk menjalankan program-program kendiri dan juga program-program pembangunan untuk membantu kaum wanita dan juga kanak-kanak terutama sekali gadis, anak-anak muda untuk percaya yang mereka ni lahir ada superpower dan mereka hanya perlu diberi bantuan dari segi skills dan juga tools untuk mereka capai potensi mereka yang terbaik. Okey, Iza, mungkin Iza boleh kongsikan juga sedikit apa sebenarnya antara latihan ataupun latihan kendiri yang diberikan itu? Baik, tadi seperti yang VIP kita tadi telah katakan juga dan sesi sebelum ni, memang kita percaya latihan-latihan yang tepat penting untuk diberikan kepada kaum wanita dan juga gadis dan kaum lelaki dan kaum wanita seperti kita tahu ada perbezaan sedikit tetapi sebenarnya dengan ada keinginan yang tinggi apa jua pun kita boleh buat dan secara tak langsung kita sebenarnya memang lagi istimewa lah sebenarnya lagi special betul tak dan antara program-program yang kami telah pun lakukan di Women Girls kami memberikan latihan dari segi macam masuk semula ke
industri pekerjaan. Antaranya program kerja-kerja kami juga ada program Ibu Nakhoda Hidup di mana kami membantu mompreneurs ataupun wanita-wanita yang mempunyai perniagaan dan mereka juga nakhoda hidup. Maksudnya di sini mereka adalah breadwinner ataupun mereka lah yang mengemudi keluarga, institusi keluarga mereka. Dan ramai wanita di sana yang cuba membahagikan masa antara menjaga keluarga, menjaga rumah tangga dan juga bekerja. Dan ini norma kehidupan hari ini, itulah realitinya yang kita cuba nak lakukan semua benda ni sampai ada satu budaya yang dipanggil mental overload yang research ramai wanita yang ada sebab kita macam mental kita jadi overload sebab kita fikir kat rumah nanti nak masak macam mana, anak siap tak homework, nak gosok baju dia lagi, and then nak fikir pasal career kita lagi. Contohnya macam Cik Aliza, saya pun tak tahu macam mana dia manage dengan 1,000 pekerja dengan nak manage dia punya personal life lagi dengan nampak cantik lagi, saya pun tak tahu. Tapi itulah realiti menjadi seorang wanita, such a multitasker, dan sebab itu saya rasa kaum wanita ni sangat istimewa. Setuju dengan apa yang Izzah katakan. Norma baharu, wanita ini bekerja lebih daripada satu, banyak yang nak difikirkan. Terutamanya ketika pandemik ni kan, bekerja dari rumah, fikirkan anak-anak lagi yang belajar dari rumah. Baiklah Aliza, kalau kita lihat bukan mudah sebenarnya untuk berjaya, terutamanya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Pendapat Aliza, apa antara keunikan wanita itu yang membolehkan mereka berjaya dalam bidang keusahawanan, Aliza? Saya rasa salah satu kelebihan wanita ni, kita dah biasa, kita susah nak putus asa. Walaupun kita nampak kita lebih emotional, tapi sebenarnya bila kita ada sesuatu keinginan tu, kalau say for example kalau kita gagal, bagi kaum wanita, kita boleh terima kegagalan tu lagi senang daripada kaum lelaki sebenarnya. Itu apa yang saya nampak daripada, sebab di dalam company saya rasa about 80% adalah women. Jadi di dalam sini bila 80% tu kita nampak cara macam mana bila perempuan bekerja, dan juga bila putus asa tu dia lebih senang untuk dia nak move on. Kalau dia gagal sesuatu tu dia akan move on. Mungkin sebab dia dah terbiasa jalani stres-stres di rumah dengan nak multitask untuk jaga anak, masak semua. Bila dah biasa multitask dia dah boleh shut down. Bila benda ni dah tak okey, move on. So jadi itulah salah satu keunikan dan juga kelebihan bila nak berjaya tu adalah bila kita buat sesuatu tak semestinya benda tu akan jadi. Jadi sangat penting untuk ada kita punya jati diri di mana gagal tak apa, move on, kita buat lebih baik yang akan datang. Jadi itu adalah salah satu yang saya nampak daripada kita punya team di Chatham juga. Yang mana kita boleh dapat bezakan yang mana orang yang akan dapat pergi jauh dan juga yang mana yang akan stuck di situ sahaja. Mentaliti itu sangat penting. Betul. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Aliza tadi. Di mana di sebalik kejayaan seseorang itu adalah kegagalan yang tidak kelihatan. Yang kita nampak kejayaan dia sahaja. Okey, baik. Kita ada banyak lagi yang nak ditanyakan kepada tetamu istimewa kita dalam talian. Tetapi kami nak berehat seketika. Kepada anda, jangan pergi ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wahai wanita. Hai semua, saya ialah Syafiqi. Syafiq nak ucapkan selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita di luar sana. Ingatlah, wanita itu adalah hiasan dunia dan sebaik-baik wanita adalah wanita yang solehah. Saya Wan Syamila. Kepada semua wanita, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita. Wanita adalah insan yang paling teristimewa, terhebat, tercantik, terkuat, termulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Selamat Hari Wanita. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini perlu positif dalam menghadapi cabaran hidup. Sebagai seorang pendidik, saya juga perlu lebih kreatif, cuba memahami, namun dalam pada masa yang sama cuba menyemai nilai-nilai positif dalam diri anak-anak muda ini. Memang tanggungjawab ini sukar, tapi yang paling penting ialah kita perlu sentiasa positif, yakin dengan Allah, sentiasa bersyukur dan perlu menerima kekurangan. Sebagai seorang pelajar ialah mesti membahagikan masa, terutamanya waktu sekarang
saya berhadapan dengan praktikal dan juga mesti menyiapkan tugasan akhir projek. Oleh itu, saya mestilah ada sokongan moral daripada semua pihak, terutamanya daripada pihak keluarga kita ataupun sahabat handai ataupun orang yang terdekat kita. Sebagai seorang yang terpaksa mengambil keputusan untuk resign daripada kerjaya hakiki demi untuk fokus membesarkan anak-anak, saya tidak menjadikan ianya satu alasan untuk tidak boleh berjaya dalam kehidupan. Saya sebagai seorang usahawan sedikit sebanyak telah terkesan dengan masalah yang melanda negara kita iaitu COVID-19. Cara saya menghadapi cabaran ini ialah saya telah mewar-warkan perniagaan saya di dalam media sosial. Oleh itu saya dapat meneruskan perniagaan saya. Wanita harus sentiasa positif dan jangan putus asa untuk sentiasa berjaya. Di Wanita hari ini, pada hari ini kita meraihkan Hari Wanita Sedunia. Masih bersama kita di talian ialah Aliza Ali dan juga Iza Izlan. Baiklah Iza, untuk mengetuai sesebuah NGO ataupun pertubuhan bukan mudah. Pasti ada cabaran-cabarannya. Apa antara cabaran yang dilalui Iza, terutamanya ketika pandemik ni Iza? Soalan tu memang sepanjang pandemik ni agak sukar untuk kita terus survive sebenarnya. Bekerja dalam industri atau bidang NGO ni sebenarnya memang bukan mudah, tetapi tambah pula dengan cabaran pandemik ni dia jadi double. Tapi alhamdulillah setakat ini kita cuba juga untuk survive, sebab bila kita fikir balik betapa susahnya kita pun, mereka yang kami cuba bantu pun menghadapi kesukaran yang sama kalau tidak lebih. Jadi di sini saya ingin tekankan pentingnya untuk kerjasama yang lebih erat antara tiga golongan ni ataupun trifecta lah yang saya panggil, iaitu kerjasama antara kerajaan, pihak kerajaan, sektor private ataupun corporate dan juga NGO untuk sama-sama tiga golongan ini membantu komuniti di luar sana yang memerlukan bantuan. Jadi kalau nak harapkan kepada NGO sahaja yang non-profit pula tu, untuk kita terus jalankan program-program, terutama sekali program pembangunan, tetapi kita tak pula cater kepada program-program survival. Sebab sekarang ni mereka tak boleh nak fikir tentang program nak macam yakin diri dan sebagainya, sebab dia nak fikir kenapa, apa yang dia nak bagi makan kepada anak-anak dia. Jadi untuk teruskan benda ni dari lapisan pertama dan juga lapisan kedua, penting untuk kumpulan NGO, kerajaan dan juga sektor corporate untuk bekerjasama, dan itulah yang saya sebagai yang memimpin NGO Women Girls ni cuba lakukan, bekerjasama dengan kerajaan dan juga sektor corporate untuk jalankan program-program sebegini seperti anda dapat lihat. So kita jalankan program yang spesifik untuk pandemik supaya mereka lega sikit dan tak perlu fikir tak ada beras, tak ada minyak dan sebagainya. And then boleh fokus untuk nak work from home dan sebagainya. Wow, walaupun dalam kekangan yang ada di musim COVID ni kan, Hawa, saya kira usaha yang dilakukan oleh Iza dan ramai lagi pengusaha-pengusaha NGO, swasta dan juga pihak kerajaan yang membantu wanita secara khususnya dan masyarakat secara amnya, yang kita patut beri sokongan dan juga motivasi juga kepada golongan-golongan ini. Dan mungkin soalan yang sama untuk Liza sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini, terutamanya dalam tempoh setahun COVID ini berlaku, banyak perniagaan yang terpaksa tutup ataupun yang terpaksa downsize atau mengecilkan operasi perniagaan mereka. Bagaimana Aliza sebagai seorang pengusaha bukan sahaja ingin mengecilkan, tetapi mungkin tadi saya dengar nak tambah lagi cawangan di luar negara dan sebagainya. Bagaimana Aliza melihat cabaran ini sebagai satu batu loncatan sebenarnya? Buat masa sekarang ni, saya rasa dalam industri F&B tak banyak sangat affected, especially kalau kita tahu macam mana nak berjalan bersama dengan apa yang kita alami sekarang. Maksudnya sekarang kita ada pandemik, semua orang ada kat rumah, jadi we have to cater to that. Maksudnya make sure your online presence ada lebih daripada kalau dulu kita harapkan orang datang ke kedai, sekarang ni kita kena bawa minuman kita ke rumah orang, di mana pastikan delivery kita punya platform sangat ready untuk kita nak bawa produk kepada pelanggan. So dan Aliza juga bukan saja fokus dalam bidang perniagaan kan. Kalau kita lihat di Instagram, Aliza juga ada kebajikan-kebajikan juga yang Aliza lakukan untuk give back to the society, untuk memberi kembali kepada masyarakat. Selain itu, apa antara aktiviti kebajikan yang Aliza sendiri lakukan sebagai seorang usahawan?
Jadi apa yang kita daripada apa yang kita buat sebelum ni, dulu kita banyak memberi bantuan dari segi makanan dan sebagainya, tapi apa yang kita dapati, mereka lebih perlukan peluang untuk nak bekerja atau peluang untuk buat perniagaan. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita beri peluang untuk mereka buka cawangan Chatham sendiri, di mana kita akan bagi latihan, dan bila mereka dah capai satu tahap di mana kita pastikan mereka boleh menjalankan cawangan mereka sendiri, kita akan bayar mereka, kita akan bagi funding untuk mereka buka chat time mereka sendiri, di mana kita akan make sure at least dalam masa 12 bulan paling tinggi mereka akan dapat balik investment yang kita letakkan. Jadi sangat banyak pelajaran yang akan mereka dapat daripada, bukan sahaja cuma hanya membuka kedai. Jadi orang-orang yang buka ni mereka akan jadi staff di Chatham. Jadi bila mereka jadi staff di Chatham, kita akan ajar sambil mereka belajar untuk cara menjalankan bisnes itu sendiri. Jadi kita ada banyak staff-staff Chatham, especially management Chatham, yang dulu mereka bekerja 2-3 tahun, sekarang mereka sudah ada Chatham mereka sendiri. So itu adalah salah satu yang kita buat, di mana bukan saja kita bagi duit saja, dan kadang-kadang duit ni 2-3 bulan habis. Betul. Apa yang kita perlukan adalah peluang untuk pastikan benda itu berpanjangan. Make sure bila akan datang, bila tak ada income lain, di situlah income mereka akan datang. Dan orang kata kalau memberi duit pada waktu itu mungkin akan habis secepat mungkin. Tetapi kalau kita mengajar bagaimana untuk survive kendiri itu, itu akan last a lifetime sehingga ke akhir hayat seseorang itu. Dan untuk Iza sendiri, mungkin Iza boleh kongsikan juga, mungkinlah dalam kalangan penonton sekarang ini yang ingin turut serta dalam kempen-kempen kebajikan yang dilakukan oleh Iza. Bagaimanakah caranya? Mungkin Iza boleh kongsikan sedikit? Baik, dan sejak pandemik ini kita dapat lihat makin ramai yang suka memberi, dan saya sebenarnya hati sangat happy lah. Saya rasa happy kerana makin ramai yang sedar bahawa kadang-kadang kita rasa macam kehidupan kita ni sangat sukar, banyak cabaran, banyak pancaroba, tetapi masih ada di luar sana yang masih lagi yang basic pun tak cukup lagi. So ramai yang ingin membantu. Bagi saya sebenarnya kita memerlukan volunteer untuk certain programs kita, dan anda boleh lihat di website kami www.womengirls.org, dan kita akan update sana. Dan kita lagi update di Instagram sebenarnya @womengirls. Tetapi saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Aliza tadi, di mana kadang-kadang bantuan tu kita bukan nak bagi duit sahaja. Sebenarnya apa perlukan sebenarnya lebih kepada peluang dan mungkin tools dan skills. Contoh sekarang tools dan skills yang paling penting adalah dari segi perniagaan digital atau e-commerce dan sebagainya. Jadi sekiranya anda ada kebolehan-kebolehan ini, itu pun salah satu jariah yang anda boleh lakukan. So maksudnya anda boleh buat kelas online, anda boleh pergi ke IGTV dan sebagainya. Okay, anyone out there yang ingin belajar macam mana nak buat posting, anyone out there yang ingin cuba belajar nak buka apa-apa website dan sebagainya, macam mana cara nak menjual yang terbaik, macam mana nak packagekan dan sebagainya, nak cari target market, target audience. So semua ni anda boleh bantu juga. Ataupun macam baru-baru ni ada juga yang buka kelas English. So bagi mereka nak kongsi kebolehan untuk berbahasa, bercakap di halayak ramai, bantu presentation skills untuk guru-guru yang sekarang ni nak buat kelas online yang akan masuk didik TV dan sebagainya. Ada yang cuba buat TikTok, tak reti guna TikTok. So ini semua boleh membantu mereka yang memerlukan di luar sana, sebab bagi saya dan bagi kami di Women Girls, kita tak identify mereka yang memerlukan sebagai hanya B40 atau lower bracket of M40. Tidak lagi. Sekarang ni siapa-siapa saja, kita tak tahu apa yang mereka lalui. Ada yang dulu M40, top tier of M40, tapi telah dibuang kerja. Jadi mereka sekarang telah pun terkesan dengan dari segi income mereka. Jadi mereka juga memerlukan bantuan dan juga peluang di sini. So before this, engineering dan sebagainya tak biasa menjual online. Jadi inilah peluang mereka untuk belajar menjual online dan sebagainya. So jadi fikirkan cara-cara kreatif dan apakah skill yang anda boleh kongsikan juga kepada wanita di luar sana. Bantuan bukan sahaja dari kewangan, macam-macam lagi yang boleh kita bantu, terutamanya dari segi pendidikan juga khususnya. Baiklah, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pegawai eksekutif, ketua pengarah eksekutif, pastinya ada hari-hari juga, bukan saja wanita, sesiapa sahaja sebagai manusia, pastinya ada saat-saat getir, ada saat-saat yang kita rasa jatuh, sedih dan sebagainya. Tapi Aliza, apa antara motivasi dan juga moto Aliza untuk terus berjaya, untuk dijadikan inspirasi kepada penonton wanita hari ini? Pada saya memang normal untuk kita nak rasa down
bila kita jalan bisnes, pada saya faktor utama yang dapat pastikan saya berada balik di jalan yang jalan untuk fokus balik adalah partner saya sendiri. Jadi mana wanita di luar sana yang rasa nak buka bisnes dan sebagainya, kena tanya diri sendiri dulu sama ada kita kuat tak nak buat benda ni seorang diri, atau perlukah kita cari seorang partner yang kita boleh rely. Sebab yang pastinya saya dah jalani dunia bisnes dah bertahun-tahun, apa yang pastinya akan ada masa yang kita akan rasa sangat penat, di mana kita akan perlukan sokongan. Dari sokongan ni kadang-kadang kita perlukan daripada seorang partner, business partner yang juga memahami kepenatan kita. Jadi kita boleh ambil dalam masa 2-3 hari untuk kita nak layan kepenatan kita tu. Jadi sambil dia jalankan bisnes, dan juga nanti dia akan remind kita balik. Dan juga pada masa yang sama, kalau dia pula yang mengalami masa-masa down ni, kita pula yang akan ambil alih. Jadi that's very important. Saya rasa itu salah satu benda yang siapa-siapa yang nak buka bisnes perlu tahu, di mana kita perlu sokongan untuk bisnes tu daripada seorang partner. Tak boleh, kadang-kadang nak buat seorang ni memang susah. Betul. Kebanyakan bisnes man yang berjaya di luar sana memang ada seorang partner yang dia boleh harapkan di sebelah mereka. Walaupun dia nampak dia appear seorang, macam saya selalu ke hadapan seorang, tapi sebenarnya saya ada partner saya Widayu, di mana dia juga mengambil position yang sangat penting dalam company, yang saya juga harapkan dia dan dia juga harapkan saya bersama. Bukan saja kena ada jiwa yang kental tapi kena ada support system ataupun sokongan yang kuat. Okey, mungkin Iza juga di akhir perbincangan kita ni, sedikit dari Iza, sesuatu yang ingin disampaikan kepada mereka di luar sana, khususnya buat wanita untuk terus maju ke hadapan. Okey, sebelum saya bagi pesanan untuk kaum wanita dengan tema Choose to Challenge untuk Hari Wanita Sedunia tahun ni, saya nak choose to challenge the man. Saya nak challenge kaum lelaki dan cabar kaum lelaki untuk lebih memahami kaum wanita yang berada di sekeliling mereka, sama ada ibu anda, isteri anda, anak-anak anda, cousin, mazen, semualah ataupun rakan-rakan di tempat kerja, fahami struggle yang mereka lalui, fahami kenapa ada hari-hari yang mereka down, fahami kenapa ada hari-hari yang mereka tidak boleh nak tolerate, nak senyum, nak cuba berlembut dan sebagainya. So saya cabar untuk anda lebih memahami, menyayangi dan menghormati wanita di dalam hidup anda. Itu kepada kaum lelaki. Dan kepada kaum wanita, wahai kaum wanita semua yang saya sayangi, sayangilah dan hormatilah diri anda kerana anda merupakan berlian yang cukup tinggi nilainya. Dan kesaksamaan itu sebenarnya bukannya wanita perlu jadi seperti lelaki, tidak. Jadilah diri anda yang terbaik yang anda ingin jadi, kerana kita ada perkara-perkara yang kita ada yang sebenarnya membuatkan kita istimewa, dan janganlah kita cepat menghukum wanita lain di luar sana kerana kita tahu betapa sukanya nak jadi perempuan. Jadi lebih mendorong dan lebih menyokong wanita-wanita lain dan tidak cepat menghukum, kerana kita sendiri tahu betapa susahnya nak jadi wanita dan betapa istimewanya sebenarnya jadi seorang wanita. Jadi rasa jadilah kaum wanita yang dilahirkan daripada kaum yang tangannya lembut menghayun buaian, tetapi juga tangannya kuat untuk menggoncangnya. Selamat Hari Wanita kepada semua. Wow. Selamat Hari Wanita Sedunia. Terima kasih diucapkan kepada Aliza Ali dan juga Iza Izlan atas perkongsian pada hari ini. Terus memberi semangat kepada kami semua wanita di Malaysia. Terima kasih. Harap dapat berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aliza. Bye. See ya. Baiklah, kita akan teruskan wanita hari ini dengan segmen tajaan dari Richworks. Saksikan. Hai, saya Erika Baiduri, lebih dikenali sebagai Madam, merupakan pengasas Noah Health and Beauty. Dan saya Azri Cik Noh, merupakan pengasas bersama Noah Health and Beauty. Kami mengeluarkan premium halal skincare demi merealisasikan impian wanita untuk kekal cantik dan selamat. Okey, kami bermula pada tahun 2017. Okey, waktu tu I bermula di rumah dengan modal 1000 unit produk seorang diri. Okey, tanpa ilmu, tanpa sistem, so secara manual. Okey, waktu tu I lah buat marketing, I lah buat sales, I layankan closing. Okey, jadi daripada rumah kemudian kita berpindah ke I menumpang office suami. Dan beberapa bulan kemudian permintaan semakin tinggi dan kita mula berpindah kepada short lock.
Okey, dan apabila wife madammu mula sertai program Dishwork, pada mulanya saya belum sertai sebab saya ada komitmen yang lain. Tapi bila dah kita tengok madam dia, wife ni dah makin laju pula. Mula berubah. Dia mula berubah dah laju. Dan kat situ dah mula kita start, oh tak boleh, I kena upgrade sebab I rasa macam I dah tertinggal jauh. Sebab I yang banyak urusan dari segi operation di belakang. So dalam kita menimba ilmu dengan Datuk Wira, Dr. Azizah ni, dia bukan hanya tentang belajar macam mana kita nak buat sales, tetapi dia juga kita belajar tentang diri kita. Kita bermula tahun 2017, sales kita cuma 300,000 setahun. Meningkat pada tahun 2018 sebanyak 4.3. 2019 atas berkat didikan Dr. Azizan melonjak naik kepada 18.3 juta, naik kepada 32 juta untuk tahun 2020. Bersempena dengan Hari Wanita Sedunia, madammu nak mengajak anda semua untuk sertai Bina Bisnes Berjaya edisi Nak Ubah Hidup. Pada 26 hingga 28 Mac ini, 100% percuma. Daftar sekarang di www.binabusinessberjaya.com. Kami boleh? InsyaAllah anda pasti boleh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wahai wanita, Saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada seluruh wanita di seluruh dunia ni. Wanita merupakan seorang insan yang kuat yang juga penyokong kepada kami orang lelaki ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Bella Sila. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kepada seluruh wanita di Malaysia. Selamat Hari Wanita kepada semua superwoman, all the strong ladies di seluruh dunia. Right? That's you too. Terpikul segala amanah di bahumu. Esok I nak keluar lepak dengan Beto lah. Esok? Lah, kenapa tak keluar hari ni? Ajak aku Beto Hello, Beto. You ajak bawa keluar hari ni? Sekarang tau, sekarang. Sekarang Lah, kenapa lipat baju? Pergilah main game ke? Tengok Netflix ke? Dah, tak payah lipat baju ni. Dah, tak. Jom. Satu je. Okey. Tolong cuci ni. Okey. Ini juga ini. Lupa. Nah, ini lagi kuali ni aku kotor. Tong sampah ni lagi kotor. Iyalah, cucilah satu rumah ni. Mulutmu ini. So much who you know doesn't care enough, but you make excuses still. So there's a reason not to kill every feeling you have for them. When you're with your friends you try to pretend that you moved on, but you can't. So the question still remains that if you Itu dia ragam-ragam dan juga TikTok pilihan pada hari ini. Kami di Wanita hari ini, sebelum kami mengundur diri, ingin mengucapkan kepada anda selamat Hari Wanita Sedunia. Dan esok di Wanita hari ini, di hari Selasa seperti biasalah, kami akan bawakan menu cengkerang untuk anda semua. Kalau Hawa suka ke tak makan cengkerang? Suka, terutamanya ketam, kerang, apa je tak makan. Jadi pastikan anda jangan lupa untuk tengok esok. Kalau yang sama macam Hawa yang memang suka ketam, lala, kerang. Bolehlah yang anda masakkan untuk Hawa nanti. Boleh. Hawa lah masak saya lah. Baiklah, ini juga kami ingatkan kepada anda penonton Wanita hari ini, di mana pun anda berada, ingat vaksin yang paling berkesan adalah kawalan kendiri, kan Diana? Ingat 3W, wash, warn dan wear, dan elakkan 3S, kawasan yang sesak, sempit dan elakkan bersembang dari jarak yang dekat. Dan walaupun sekarang ni kita dah boleh merentas negeri, apa-apa pun kami mengharapkan kita semua dapat memainkan peranan agar kita dapat memastikan COVID-19 ini dapat diatasi secepat yang mungkin. Dan maafkan saya tadi, saya kata tadi merentas negeri, tapi sebenarnya tak sabar nak pergi berjalan ke Yana? Baiklah, kami di Wanita hari ini harapkan anda semua sihat-sihat sahaja, terus kekal positif, dan kepada wanita-wanita di sana, anda memang hebat. Terus berjaya, insya-Allah. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye.
Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.